مصطفى مصطفى مدعون للصفا. Itulah Ustaz Hafiz kata, Ustaz kena cakap juga. Saya kata kalau nak cerita tentang keturunan Ahli Bait ni, better yang bukan keturunan Ahli Bait lah. Nanti orang kata bila orang tu sendiri cerita, nanti kata belagak pula nak angkat. Tak ada tuan-tuan, demi Allah tak ada. Cuma nak bagi penjelasan, ya. Bila sebut saya, nama saya Syed Syarizan bin Agil. Bin Agil tu nama kabilah saya lah, nama family name. Agil tu adalah datuk ke-11 saya. Dia Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman As-Saqaf. Dia pecahan daripada As-Sagaf. Biasa kita dengar, ya. Dan bila sebut bin Agil, As-Sagaf, Al-Attas, Al-Haddad, ya, Al-Khirit, Al-Junaid, apa lagi, Al-Jamalulail bin Yahya. Ini semua tuan-tuan, dia adalah pecahan daripada keturunan Ba'alawi. Ba'alawi ni tuan, dia adalah silsilah keturunan Ahli Bait yang berasal daripada Hadramaut, yang datang menyebarkan Islam dekat Malaysia. Ba'alawi ni siapa? Ba'alawi ni adalah anak cucu kepada Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, yang mana asal silsilah Ahlul Bait keluarga Nabi dekat Hadramaut berasal daripada penghijrahan Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, iaitu keturunan ataupun cucu cicit Nabi SAW yang berasal daripada Basrah, mana mereka nak melarikan diri daripada fitnah ketika itu, fitnah Bani Umayyah dan seterusnya. Pada tahun 1319 Hijriyah datang mereka berpindah ke Yaman, Hadramaut. Jadi di situ Ahmad bin Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, dibawa anaknya nama Ubaidullah. Ahmad bawa anaknya Ubaidullah pergi pindah dekat Hadramaut. Dan keluarga Ahlul Bait yang pertama sekali yang lahir dekat Hadramaut namanya Alawi. Dari situlah lahirnya ataupun dinisbahkan kepada Bani Ba'alawi, iaitu keturunan Alwi, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pecahannya, ceritalah tuan-tuan, ya. Jadi Ba'alawi ni family name ni banyak. Biasa tuan-tuan dengar kan Al-Attas, Prof Nakib Al-Attas, itu pecahan daripada Ba'alawi, pecahan daripada keturunan yang disebutkan Bani Hashim, ya. Siapa lagi? As-Sagaf bin Agil, saya punya family name. Al-Shahab, bin Shahab ataupun bin Yahya, apa lagi tuan-tuan? Al-Bawah tak ada, ya. Al-Khirit, Al-Junaid, dan banyak lagi, Al-Hadi bin Tahir, banyak lagi family name yang pecahan daripada Ba'alawi. Bani Al-Jufri, Habib Ali bin Hafiz, Habib Omar bin Hafiz, yang mana keluarga Ba'alawi ni adalah pecahan daripada keturunan Ahli Bait daripada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wa an ahli bait sahabati ajma'in. Jadi pecahan daripada situ. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang nasab keluarga Nabi ni, memang kita kata nasab Bani Alawi yang paling banyak dekat Malaysia ni tu. Ya. Jadi bila kita cerita ni tuan-tuan, saya tak sedap sebenarnya. Dan bila nak cerita tu, bila konsep yang bila kita sebut tentang siapa kita nak mengenali keturunan Ahli Bait Nabi ni dekat Malaysia ni, biasa yang nama Said dan Sharifah, itu saja. Itu. Bila sebut Said dan Sharifah, dia adalah keturunan Bani Ba'alawi, iaitu pecahan daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait daripada Sayyidina Husain. Ya. Jadi bila sebut Syed Sharifah ni, bukanlah dia ni jamin syurga, tidak, tak ada, ya. Syed Sharifah ni ada yang baik, alhamdulillah, yang penyangak pun ramai juga tuan-tuan, ya. Yang baik pun ramai, yang handsome pun ada, yang tak handsome pun tak ada, yang berceramah pun ramai, yang tak ceramah pun ramai, yang dengar ceramah, macam-macam lah. Dia sama macam manusia biasa juga tuan-tuan. Tidak ada kelebihan pada ketakwaan, tidak ada lebih pada syurga. Dan tak adalah kita kata Syed Sharifah ni ada standard tingkatan syurga, tak ada. Sama macam tuan-tuan juga, sama darah, sama tuan-tuan. Cuma dia adalah sedikit-sedikit cerita, ada beberapa hukum hakam yang boleh dikaitkan dengan keluarga Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, zakat, mereka diharamkan zakat. Kemudian mereka ada peruntukan khumsul khumus daripada harta rampasan perang, dan ada hukum-hukum khusus yang tertentu, ya. Dan selain bila kita cerita tentang Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia bukan saja pecahan daripada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Husain, tapi yang paling ramai pecahan daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan paling ramai sekali. Ya, tempat Ustaz Nazmi belajar tu dekat Syria. Ramai keluarga Rasulullah, ulama daripada Al-Husaini, Al-Hasani. Tempat saya belajar dulu dekat Mesir, lagi ramai. Keturunan Al-Hasani, Al-Husaini pun ramai juga. Jadi tak terbilang ramainya tuan-tuan. Jadi bila kita sebut tentang ahli baitin Nabi, ahli keluarga Nabi, dia besar. Dia bukan dekat Hadramaut saja, dia bukan Bani Ba'alawi, dia besar. Secara umumnya ahli keluarga Nabi yang ada diharamkan zakat dan diperuntukkan harta rampasan perang adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Bila sebut Bani Hashim ni besar. Bani Hashim ni adalah pecahan daripada Quraisy. Maka pecahan daripada Al-Abbas, macam contoh kan, sekarang ni kalau dekat negara Arab ada keturunan daripada Sayyidina Al-Abbas bin Abi Abdul Muttalib. Ada keluarga daripada Ja'far At-Tayyar pun ada juga. Ada keluarga daripada Aqil bin Al-Abbas, adik kepada Ibnu Abbas. Jadi itu juga termasuk, walaupun nisbahnya bukan sampai kepada Rasulullah, tetapi mereka yang termasuk dalam silsilah keturunan Bani Hashim, mereka juga termasuk dalam kalangan Ahlu Baitin Nabi SAW. Jadi keturunan Al-Abbas, keturunan Abu Talib pun juga, walaupun mereka tidaklah bukan ibu kepada Fatimah, tetapi mereka juga termasuk dalam silsilah Ahlu Baitin Nabi SAW. Dan satu lagi disebutkan sebagai keluarga Nabi, iaitu Bani Abdul Muttalib. Bani Muttalib. Bani Muttalib ni adik-beradik dengan Hashim. Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf, iaitu datuk Rasulullah. Antara pemuka-pemuka terkenal daripada Bani Muttalib ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i daripada Bani Muttalib. Bani Muttalib, iaitu boleh dikatakan Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Yang Nabi daripada Hashim bin Abdul Manaf. Itu Nabi. Manakala Imam Syafi'i daripada Al-Muttalib bin Hashim, ya, bin Qusay bin Kilab. Sampailah ke bin Adnan, atau keturunan Adnan, sampai kepada Nabi Ismail. Jadi bila sebut tentang ahli baitin Nabi, terlalu besar, terlalu luas, dan tidak terkira banyaknya. Dan apa yang baik ini tuan-tuan, di setiap negara termasuk Malaysia ini tuan-tuan, nasab ahli keluarga Nabi memang terjaga dan direkodkan secara terperinci. Sebab itu bila sebut tentang nasab ahli keluarga Nabi ni memang tidak boleh ditipu. Memang dicacat dengan secara terperinci dan ditulis dan didokumentasikan tuan-tuan. Jadi sesiapa nak menipu susah. Tak boleh nak menisbahkan sesuka hati. Namun bila kita sebut tentang penjagaan nasab ni, bukanlah kita nak berbangga tuan, tak ada, bukan nak berbangga, bukanlah kita nak membangga diri, tidak. Ya, cuma kita menjaga nasab ini adalah sebab saranan daripada Nabi SAW. Nabi kata, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum. Nabi kata, kaji dan belajarlah nasab-nasab kamu, yang mana nasab-nasab ini boleh menghubungkan tali silaturrahim. Bukan keluarga Nabi saja tuan-tuan, yang bangsa lain pun cari nasab supaya kita dapat hubungkan keluarga kita yang dah lama terputus. Yang mana sebabnya kita mengkaji nasab dan menjaga nasab bukan untuk berbangga. Berbangga keturunan haram, tak boleh. Ya, tapi mengkaji tentang nasab tujuannya untuk cari keluarga, nak rapatkan keluarga, hubungkan balik. Bukan kita nak berbangga-bangga dan berdabik, tak boleh, itu haram. Ya, Nabi kata la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladzina matu. Dalam hadis Nabi kata, hendaklah kalian semua berhenti daripada berbangga-bangga dengan datuk-datuk kamu yang sudah meninggal dunia. Jangan bawa sifat jahiliah. Ya, dia tu tak ada apa, datuk-datuknya hebat tapi dia tak ada apa-apa. Datuk-datuknya soleh ulama tapi dia penyangak, tapi tak berbangga dengan datuk-datuk. Ini Nabi SAW tak bagi. Bawa diri kamu tu, jadi diri kamu tu. Keturunan kamu tu rezeki kamu, tapi untuk kamu jadikan kamu contoh yang terbaik. Bukan kamu jahat tapi berbangga dengan datuk keturunan kamu, tapi kamu tu tak ada apa. Jadi itu kita kena faham konsepnya. Jadi nasab dan keturunan keluarga Nabi ni memang terjaga, dijaga dengan ada pakar nasabnya dalam bentuk dokumentasi, dengan tujuan untuk menjaga silaturrahim. Sebab apa Nabi kata, fa inna silaturrahimi marthatun fil mali wa mansa'atun fil athar. Sebab menghubungkan tali silaturrahim ini, dia membanyakkan harta, mengayakan harta. Siapa yang cari keluarga, ziarah keluarga, tolong keluarga,
maka insya-Allah keberkatan pada rezekinya, dia akan banyak hartanya. Ya, wa man sa'atun fil athar, yang sesiapa yang menghubungkan tali silaturrahim ini, maka akan dipanjangkan umurnya. Jadi kalau kita nak murah rezeki, nak panjang umur, maka hendaklah kita menghubungkan tali silaturrahim. Supaya apa? Supaya kita dapat ni dua, panjang umur dan murah rezeki. Yang tak cari keluarga, yang tak tolong yang tak ziarah sanak saudara, yang tak tahu tentang hubungan keluarga, dia susah sikit nak dapat benda macam ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, serba sedikit tentang cerita nasab ni lah tuan-tuan ya. Jadi sekali lagi ya, saya belajar dengan guru-guru saya daripada keturunan Ahli Bait, dia kata semua kata keturunan tidak menjamin syurga. Keturunan itu bukanlah untuk dibanggakan, keturunan itu bukanlah memberi erti apa-apa, kecuali diri kita sendiri yang membawa kepribadian kita untuk menentukan kita bertakwa ataupun tidak. Kata Imam Ahmad, kalaulah keturunan itu, kalaulah ilmu itu boleh didapati dengan keturunan, sudah tentu ahli keluarga Nabi lebih layak menjadi orang alim. Tetapi ilmu itu bukan dengan keturunan, tetapi ilmu itu dengan kesungguhan, dengan kita mencarinya dengan penuh adab dan penuh dengan etika dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Minta maaf saya cerita ya, kalau cerita tu macam nampak belagak tu, minta maaf lah, saya tak ada nak belagak. Cuma niat saya betul nak bagi pencerahan saja, nak bagi maklumat saja supaya kita dapat pencerahan. Yang tak tahu dapat tahu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Jangan tanya soalan macam ni lagi Ustaz.